Terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekitar 50% lelaki yang menghidap kanser prostat di Malaysia menderita pada tahap kritikal. Ketua Jabatan Urologi Hospital Umum Sarawak Dr. Teh Kwok Chol berkata, gejala ini disebabkan kaum Adam yang kurang peka apabila melihat simptom-simptom kanser itu sewaktu ia masih di peringkat awal. Tanpa mendedahkan jumlah sebenar penghidap pembunuh senyap kaum lelaki ini, Dr. Teh berkata, setiap pesakit kanser di tahap kritikal itu mempunyai peluang rendah untuk hidup iaitu kurang daripada 5 tahun. If we detect them early, the chances of the man with prostate cancer to live for 5 years is almost 100%. Dr. Teh ditemui RTM semasa kempen kesedaran kanser prostat di sebuah pusat membeli belah di Kuching. Sepanjang kempen tersebut, pihak HUS telah berjaya menarik 200 pengunjung untuk mendaftar dalam program yang akan diadakan pada 20 hari bulan ini. Kerajaan Negeri Sarawak menerusi Jabatan Pertanian Negeri semalam menantangi memorandum persefahaman MOU bersama syarikat pengusaha kopi tempatan Ertling Coffee Workshop bagi membantu pembangunan industri kopi di negeri ini selain mengukuhkan rantaian permintaan terhadap komuniti tersebut. Di bawah MOU itu, kedua-dua pihak akan bekerjasama dalam beberapa bidang, antaranya menyediakan bekalan biji dan benih kopi yang berkualiti kepada pekebun kecil, mempromosi dan memasarkan hasil untuk domestik dan ekspor, serta penyelidikan dan pembangunan dalam pengeluaran kopi dan pemprosesan hiliran. MOU itu turut berfokus kepada pemindahan dan pertukaran pengetahuan dan teknologi inovatif sepanjang rantaian bekalan, menyediakan bahan tanaman, latihan, perundingan dan bekalan pertanian lain kepada petani. Ia selari dengan sasaran Sarawak untuk menjadi negeri pengeksport makanan menjelang tahun 2030 dengan mengguna pakai perkongsian kerjasama sektor awam swasta. MOU berkenaan ditandatangani bersempena Simposium Kopi Borneo yang diadakan di Mahkamah Lama Kuching. Pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM perlu mendapat bimbingan dan maklumat yang betul sebelum membuat keputusan mengenai hala tuju mereka selepas alam persekolahan. Kerana itu, Yayasan Sarawak telah menganjurkan jerayawara pendidikan untuk membekalkan maklumat tersebut kepada pelajar, ibu bapa dan guru. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Biasiswa Yayasan Sarawak, Zamahari Saidi, Sibu merupakan lokasi pertama program ini diadakan sebelum program sama diadakan di kawasan lain di Sarawak. Jelasnya, selain pelajar dan ibu bapa, pihaknya juga menyasarkan guru kaunseling untuk hadir di program ini kerana mereka boleh menyebarluaskan lagi maklumat diperolehi kepada pelajar di sekolah. Ceramah kerjaya untuk mereka, ceramah tentang penajaran yang disediakan oleh Yayasan Sarawak dan juga memberikan gambaran tentang senario pendidikan pada masa ini. Dan selepas itu juga kita menjemput penceramah-penceramah daripada universiti tertentu untuk memberikan peluang kedua kepada pelajar kalau mereka tidak dapat tempat di IPTA misalnya. Dalam masa sama kita juga menjemput institusi-institusi pengajian tinggi untuk bersama mengadakan pameran. Beliau ditemui pada Jerayawara Pendidikan Yayasan Sarawak di Dewan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sarawak Sibu. Bagus untuk anak-anak sebab kami rasa itulah platform yang terbaik untuknya macam meneruskan peluang pelajarannya di masa akan datang. Banyak situ supaya dapat dengar macam ni cara kita nak tahu Yayasan Sarawak tu punya macam mengajukan program untuk biswa anak-anak kelesoknya. Yayasan Sarawak tu nyabit lebih bukan setakat untuk tampung kos hanya lebih ada balance kita kes tampung belanja yang dalam setahun ni nak nyabit 6,000. Mek just bayar 5,000 untuk iurannya, 1,000 dah pakai belanja lah. Maksudnya 3,000 lah yang lebih lah. Program sehari itu dihadiri kira-kira 300 pengunjung. Kesedaran tentang pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti dalam kalangan masyarakat amat penting berbanding kebergantungan yang keterlaluan terhadap agensi atau badan keselamatan awam. Ia dilihat mampu mencegah kejadian pecah rumah, kecurian dan penagihan dadah sekiranya semua pihak memainkan peranan di kawasan kediaman masing-masing. Ada pengetahuan
Bertitik tolak daripada perkara ini, pejabat Jabatan Perpaduan Bahagian Bintulu terus aktif mengadakan siri dialog dan program pendidikan keselamatan kejiranan dan Jom Ronda Skuad Ronda Sukarela SRS menerusi beberapa kawasan rukun tetangga KLT di Bintulu. Terbaru pada Jumaat lepas, program itu telah diadakan di KLT Kampung Baru yang meliputi penempatan Kampung Baru Darat, Kampung Baru Laut dan Kampung Baru Tengah. Dengan populasi sehingga 5,000 penduduk, kawasan pinggiran Bandar Bintulu itu mempunyai risiko kepada aktiviti jenayah pecah rumah, kecurian serta penagihan dadah. Menurut Pegawai Perpaduan Bahagian Bintulu Diana Seliman, penganjuran program seumpama itu bertujuan memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat umum serta ahli KLT dan SRS. Peranan sebagai anggota SRS dan juga apakah yang kerjasama yang dapat daripada pihak PDRM dan juga AIDK supaya kerjasama di antara rakan strategik kita dapat kita laksanakan dan juga dapat berjaya di peringkat komuniti, terutamanya di peringkat kawasan rukun tetangga. Komuniti kita dapat kesedaran dalam mencegah jenayah, mencegah daripada unsur-unsur negatif di kalangan masyarakat kita. Jadi dari sesi dialog tadi kita dapat lihat bagaimana pihak polis, pihak PDRM menerangkan betapa jenayah ini tidak akan habis jika tidak ada pencegahan awal. Program yang kita ada malam ini tadi adalah sangat memerlukan untuk pendidikan seluruh umat kampung untuk menyedarkan diri kita dan anak-anak kita supaya menjauhi dari gejala yang tidak diingini. Untuk rekod, Bintulu mempunyai 42 SRS termasuk di Sebau, Belaga dan Tatau. Pustaka Negeri Sarawak sekali lagi menganjurkan program penanaman pokok untuk memupuk semangat cintakan kehijauan alam sekitar dan mendidik orang awam, terutama generasi baru, untuk sentiasa menjaga dan menghargai alam sekitar. Pengerusi Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Hamid Buko berkata, ia merupakan program tahunan pustaka dan beliau yakin melalui program itu dapat melestarikan alam semula jadi bagi tatapan generasi akan datang. Tambahnya, pokok-pokok baharu tersebut dapat membantu mengembalikan keindahan, mengawal hakisan, mengurangkan kesan perubahan iklim dan secara tidak langsung menyediakan teduhan bukan sahaja kepada manusia tetapi kepada pelbagai spesies flora dan fauna. Beliau berkata demikian pada program penanaman pokok di Pustaka Negeri Sarawak di Kuching. Sebanyak 119 anak pokok ditanam pada hari tersebut yang terdiri daripada anak pokok engkabang, kembang semangkuk, pokok ubah dan bintangor putih. Turut diadakan pada program itu Majlis Pelancaran Buku Budaya Ilmu hasil karya Profesor Dr. Wan Muhammad Nur Wan Daud. Buku setebal 421 muka surat itu dikarang khusus untuk para sarjana, pendidik, ahli politik, mahasiswa, aktivis kemasyarakatan, pentadbir dan profesional yang prihatin akan daya usaha menghapuskan kejahilan, pembangunan makna diri bangsa dan tamadun berteraskan keilmuan. Seramai 69 penuntut Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang IPG KBL menghadiri bengkel pendidikan alam sekitar yang meleburkan tiranya semalam di Taman Negara Kubah Matang di Kuching. Program 3 hari anjuran Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB dan IPG KBL tersebut bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-25 NREB. Berucap pada majlis penutupan program itu, Pemangku Pengawal Kualiti Alam Sekitar Sarawak Justin Jok Jau Imang memberitahu kerjasama semua pihak adalah perlu dalam usaha memberi kesedaran dan mendidik orang awam tentang alam sekitar. Katanya melalui bengkel yang diadakan, bakal pendidik ini akan dilengkapkan dengan kemahiran untuk mendidik para pelajar berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar selain menggalakkan pelbagai aktiviti alam sekitar sama ada di peringkat sekolah atau komuniti setempat. Justru beliau berharap agar kerjasama ini akan diteruskan demi menerapkan rasa cinta orang awam terutamanya generasi baharu terhadap alam sekitar. Turut hadir pemangku Timbalan Pengarah IPG KBL Awang Hipeni Awang Onget.
akan mempengaruhi. Seramai 218 graduan Institut Kemahiran MARA IKM menerima sijil masing-masing pada Majlis Convocation Perdana IKM Sarawak 2019 di Dewan Perdana Seri Kenalang IKM Bintulu semalam. Daripada jumlah tersebut, 144 merupakan graduan dari IKM Kuching dan selebihnya dari IKM Bintulu. Majlis penganugerahan sijil disempurnakan oleh Pengarah MARA Negeri Sarawak Dr. Azmi Ahmad Murjan. Graduan dari IKM Bintulu melibatkan 4 kursus iaitu sijil teknologi kejuruteraan fabrikasi perpaipan, sijil teknologi kejuruteraan fabrikasi struktur, sijil teknologi kejuruteraan pemasangan elektrik dan sijil teknologi kejuruteraan operasi loji. Manakala graduan IKM Kuching membabitkan 6 kursus, antaranya sijil teknologi kejuruteraan automotif, sijil teknologi kejuruteraan marin dan sijil teknologi baik pulih badan kenderaan. Sementara itu, pada sidang media yang diadakan, Dr. Azmi memberitahu penganjuran bersama convocation tersebut merupakan usaha inovasi yang dilihat lebih menjimatkan perbelanjaan dan sumber tenaga. Idea inovasi yang dicetuskan ini akan diteruskan kerana kita mengambil kira juga tentang kesukaran pelajar-pelajar dan juga ibu bapa untuk bergraduasi di Semenanjung dengan kos yang tinggi. Jadi dengan pelaksanaan graduasi di negeri Sarawak sendiri, ianya dapat menarik lebih ramai ibu bapa untuk turut hadir dalam majlis graduasi di sini. Mengulas mengenai jumlah graduan IKM yang telah mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian, beliau memaklumkan kebolehpasaran IKM Bintulu mencatat 94%, manakala IKM Kuching 99%. Kejohanan golf amal bertaraf antarabangsa Northern Borneo Trophy Charity Golf 2019 yang diadakan di Miri pada 28 hari bulan ini menyasarkan kira-kira 80 penyertaan pemain golf tempatan dan luar negara. Ini merupakan kejohanan yang Pengerusi penganjur Jolhan Alis berkata, kejohanan yang julung kali diadakan di Bandaraya Miri itu terbuka kepada pemain tempatan Sarawak dan luar termasuk Sabah, Semenanjung Malaysia, negara Brunei Darussalam dan Singapura untuk sama-sama bermain sambil beramal sekaligus mempromosi pelancongan Miri. Ia bertujuan mengumpul dana untuk disalurkan kepada Badan Amal Bulan Sabit Malaysia Cabang Miri dan Tabung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Miri bagi menaik taraf kemudahan asas sekolah. Jadi saya menyuruh untuk pemain-pemain golf di luar sana yang ingin menyertai, sebab kejohanan ini julung kali diadakan di Miri. Kejohanan ini merupakan kejohanan yang status yang inilah untuk bermain sambil beramal. Di samping mempromosikan Bandar Miri yang dikenali sebagai bandaraya pelancongan di Sarawak. Bercakap pada sidang media di Miri, katanya kejohanan berkenaan adalah hasil cetusan idea daripada Pengetua SMK Agama Miri yang juga bersempena sambutan Jubli Perak SMK Agama Miri ke-33. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM550 untuk individu, manakala korporat yuran sebanyak RM4,000 bagi yang membuat pendaftaran sebelum 20 April ini. Pelbagai hadiah menarik menanti para pemenang, termasuk hadiah hole-in-one selain acara cabutan bertuah. Sementara itu, satu majlis makan malam amal bagi mengumpul dana PIBG SMK Agama Miri turut diadakan. Kupon boleh dihubungi kepada Encik Jun, Puan Jun dengan Puan Belkis seperti yang tertera di kupon ini, dan boleh melawat alamat sesawang Facebook lah, Persatuan Alumni SMK Agama Miri. Harga tiket adalah... Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.